Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah CTU 55447 yaitu Dr. Musaidah binti Ahmadun serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya Nurul Afiqah binti Wan Syafri dengan nombor metrik 202081944. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan kumpulan akan membentangkan tajuk 6 yaitu Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Untuk pembentangan pada hari ini, terdapat 5 topik yang akan dibincangkan, termasuklah sejarah, definisi dan konsep perlembagaan, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi, konsep, keperluan dan penghayatan tapak integrasi, 3 tahap tapak integrasi, yaitu makro, meso dan mikro, dan yang terakhir, perlembagaan persekutuan, cabaran dan tafsiran semasa. Kita mulakan perbincangan pada hari ini dengan melihat sinopsis tapak integrasi. Tapak integrasi ini merupakan sebuah ruang abstrak yang mana ruangnya ini tadi terdiri daripada pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza dari segi etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya. Yang mana mereka ini saling bertemu dan berikhtiar untuk mencari satu persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini dilihat wujud pada 3 peringkat, yaitu pada peringkat makro, meso dan juga mikro. Hampir semua masyarakat di dunia ini menjadikan perlembagaan sebagai satu wahana untuk mereka mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban dengan menggunakan sama ada perlembagaan bertulis maupun perlembagaan tidak bertulis. Di Malaysia, Perlembagaan Persekutuan ini merupakan satu dokumen utama yang telah dijadikan sebagai satu panduan dan sempadan dalam memerintah dan mentadbir negara. Perlembagaan persekutuan ini secara simboliknya dilihat bersifat sebagai satu kontrak sosial yang di dalamnya terkandung pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak di Malaysia. Walaupun begitu, perlembagaan ini sering disalah tafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan mereka sendiri sehingga mendatangkan pelbagai cabaran dan mendorong berlakunya perbezaan dan percanggahan. Namun begitu, walaupun rakyat di Malaysia sentiasa bertikam lidah, namun masyarakat Malaysia tidak berparangan. Setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, masyarakat di Malaysia masih kekal aman dan makmur. Hasil pembelajaran yang akan diperolehi melalui perbincangan pada hari ini termasuklah pelajar dapat menjelaskan konsep tapak integrasi dalam kehidupan bermasyarakat, menjelaskan latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi utama negara, menganalisis perkara-perkara asas lama perlembagaan persekutuan dengan memberi perhatian kepada aspek tapak integrasi, menghuraikan definisi dan konsep perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban di Malaysia, menganalisis isu semasa berkaitan perlembagaan persekutuan, dan yang terakhir, menghuraikan cabaran yang dihadapi. Melalui peta minda ini, dapat kita lihat secara mudah bagaimana tapak integrasi ini wujud melalui beberapa peringkat. Sebelum ini kita telah mengetahui apa itu tapak integrasi, sekarang mari kita lihat peringkat-peringkat tapak integrasi. Peringkat pertama ialah peringkat makro, yaitu peringkat dari atas ke bawah. Pada peringkat ini, Perlembagaan Persekutuan memperakui dan menerima bentuk pembinaan negara bangsa Malaysia dan ianya telah dipersetujui oleh pemimpin dan pejuang kemerdekaan negara yaitu Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Viti Sambatan. Perlembagaan itu telah dipegang sebagai satu panduan hidup bernegara dan aman, damai dan perpaduan. Perlembagaan persekutuan ini mengandungi asas-asas persetujuan dan persefahaman antara pelbagai bangsa yang hidup di negara ini. Selain itu, perlembagaan ini juga telah mengiktiraf hak warga negara semua bangsa yang juga memberikan kedudukan istimewa kepada orang Melayu dan Bumi Putra, bahasa Melayu, agama Islam dan Sultan-Sultan Melayu merupakan penduduk dan pemerintah asal serta agama yang diamalkan kaum Bumi Putra Tanah Melayu. Pada peringkat meso pula, badan bukan kerajaan atau NGO memainkan peranan penting pada peringkat ini. NGO secara umumnya adalah satu swasta, pertubuhan sukarela, ahli-ahli adalah individual atau persatuan yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. NGO ini mempunyai entiti yang pelbagai terdiri daripada organisasi sepenuhnya tempatan atau organisasi akar umbi yang ditubuhkan di peringkat kebangsaan dan merentasi dunia.
NGO merupakan sektor ketiga yang mewakili masyarakat sivil dan beroperasi dalam persekitaran yang semakin berdaya saing pada hari ini. Terdapat 4 ciri utama badan bukan kerajaan, iaitu bersifat sukarela, bukan kepartian, tidak bermatlamat keuntungan, dan tidak melakukan aktiviti jenayah. Peringkat akhir iaitu peringkat mikro atau inisiatif akar umbi. Pada peringkat ini, rakyat berperanan penting dalam mewujudkan tapak integrasi dalam kalangan masyarakat melalui pelbagai majlis sosial seperti majlis perkahwinan, rumah terbuka, rukun tetangga, dan lain-lain. Kita ambil rukun tetangga sebagai satu contoh. Dengan adanya inisiatif seperti rukun tetangga ini, ianya membantu menggalakkan hubungan kaum dan integrasi nasional dalam meningkatkan kualiti kehidupan melalui perkhidmatan sosial, terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah, kurang upaya, dan sebagainya. Jika sebelum ini kita sudah membincangkan konsep tapak integrasi sebagai satu wahana sosial, sekarang mari kita lihat ciri-ciri tapak integrasi. Pertama sekali, tapak integrasi ini merupakan satu ruang sosial, abstrak dan nyata. Ciri kedua ialah ianya menjadi satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Yang ketiga, tapak integrasi ini sebagai satu proses pertemuan dengan menekankan prinsip tawar-menawar, perundingan, dan pengantaraan. Ciri keempat, tapak integrasi ialah tapak yang diinstitusikan, ada tapak yang tidak. Ciri kelima ialah tapak integrasi ini ada yang berjaya dan ada yang tidak. Dan yang terakhir, tapak integrasi merupakan usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Kita teruskan dengan tapak integrasi aktif. Bagi peringkat pertama atau makro, ianya merupakan peringkat dari atas ke bawah. Sebagai contoh, skim rukun tetangga merupakan skim yang wujud semenjak tahun 1970 dan telah dilancarkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada tahun 29 Ogos 1975 dalam sektor rukun tetangga Kampung Kasipilai, Kuala Lumpur. Ianya semakin mekar dan matang dengan adanya orientasi security agent pembangunan dari segi politik, pendidikan dan juga agama. Dari sudut politik, Malaysia mengamalkan 3 budaya politik termasuklah budaya federalism, coalitions dan perlembagaan dan lain-lain. Melalui pendidikan di Malaysia terbahagi kepada beberapa sistem yang justru dilihat memanfaatkan semua kaum di negara ini seperti sistem sekolah kebangsaan, sekolah vernakular dan antarabangsa. Dari sudut agama pula, Malaysia mengamalkan pelbagai agama di seluruh negara dan ianya dilindungi oleh perlembagaan. Pada peringkat pertengahan pula, atau ianya lebih dikenali sebagai meso, merupakan peringkat dari bawah ke atas yang melibatkan peranan NGO. Di Malaysia, terdapat banyak badan-badan NGO yang berperanan menjaga hak masyarakat di Malaysia. Mereka ini dilihat sebagai satu pengagih habuan pembangunan NGO dan juga turut dikenali sebagai ejen pemantauan pelaksanaan program untuk rakyat minoriti. Akhir sekali, peringkat inisiatif akar umbi atau mikro. Peringkat ini menggesa peranan rakyat di Malaysia dalam mewujudkan tapak integrasi. Terdapat pelbagai majlis-majlis sosial yang boleh diadakan bagi mewujudkan tapak integrasi antara kaum seperti street wedding, thousand countrywide during weekend. Ianya merupakan majlis perkahwinan di seluruh negara yang mana masyarakat di seluruh negara sudah pastinya mengadakan majlis perkahwinan pada hujung minggu iaitu hari Sabtu dan hari Ahad oleh kerana ianya merupakan hari cuti di Malaysia. Mamakization pula tindakan layanan di gerai makanan di Malaysia berbilang etnik sebagai satu transaksi sosial yang boleh dianalisis dan difahami. Di Malaysia, terdapat pelbagai gerai makan yang dikendalikan oleh masyarakat yang berbilang kaum yang mana seluruh rakyat boleh menikmati hidangan di gerai tersebut tanpa mengira bangsa dan agama. Malahan, mereka ini boleh duduk satu meja dan makan bersama-sama. Di Malaysia, ianya dikenali sebagai lepak mamak. Dan yang terakhir ialah The Successful Local Group Initiative for Economic Socio-Cultural Reason, atau dapat diterjemahkan sebagai inisiatif kumpulan tempatan yang berjaya atas sebab ekonomi dan sosio-budaya. Sebagai info tambahan, mari kita lihat kes-kes berkaitan dengan tapak integrasi berlaku di Kelantan. Kes pertama ialah kes integrasi ruang pertemuan komuniti dan budaya.
Negeri Kelantan telah dijadikan sebagai sebuah tapak integrasi yang mana penduduknya majoriti berbangsa Melayu Muslim atau dapat dianggarkan sebanyak 94% daripada penduduk di negeri tersebut. Manakala penduduk minoriti pula sebanyak 6% daripada penduduk Kelantan terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Cina Peranakan Kelantan, Siam Kelantan, orang asli dan India Muslim. Kes Kelantan yang kedua ialah Sri Neng Buah, iaitu tokoh integrasi Siam Kelantan. Beliau merupakan pentadbir budaya dan warisan di Kem Kebudayaan dan Warisan dan merupakan peminat dan aktivis budaya wayang kulit Kelantan. Epik Ramayana merupakan antara wayang kulit yang dipersembahkan oleh beliau dalam dialek Kelantan. Bukan itu sahaja, beliau juga turut mempersembahkan tarian Makyong dan Menora. Sri Neng Buah ini juga merupakan ahli kepada dua pasukan wayang kulit Siam, yaitu wayang kulit Sunan Sriwijaya Darul Naim, dan beliau menjadi tok dalang dalam wayang kulit ini bersama-sama ahli Melayu Kelantan. Wayang kulit ini sering dipertunjukkan di Kelantan dan Lembah Kelang. Manakala wayang kulit Sri Cindayu Kok Lanas Kelantan, yang mana Sri Neng Buah bertindak sebagai tok dalang bersama-sama dengan Kang Bun En sebagai tok dalang Cina, dan wayang kulit ini sering dipersembahkan di sekitar Kelantan. Kes Kelantan yang terakhir ialah 4 proses integrasi majoriti-minoriti. Terdapat 4 proses integrasi majoriti dan minoriti di Kelantan, yaitu asimilasi, akomodasi, akulturasi, dan amalgamasi. Sebelum itu, mari kita lihat satu persatu keempat proses integrasi ini. Asimilasi merupakan minoriti yang menerima dan menghayati unsur budaya utama kaum majoriti. Sebagai contoh, penduduk minoriti Kelantan yaitu bangsa Siam Kelantan yang menggunakan dialek Kelantan sebagai bahasa mereka. Mereka ini berstatus bumi putra dan mendapat perakuan daripada pemerintah kolonial atau undang-undang tanah. Akomodasi pula merupakan majoriti dan minoriti yang sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Contohnya, masyarakat Siam di Kelantan ini menghormati dan menerima agama Theravada Buddhism, adat resam dan bahasa Siam sebagai norma di Kelantan. Akulturasi pula menjelaskan bahawa ianya merupakan satu proses pinjam-meminjam unsur budaya dalam kalangan etnik yang berbeza-beza, tidak kira sama ada penduduk majoriti ataupun minoriti. Misalnya, mereka ini saling berkongsi atau pinjam-meminjam adat dari segi makanan, kesenian, dan seni busana. Dan akhir sekali, proses amalgamasi. Proses ini merupakan proses asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti melalui perkahwinan. Misalnya, berlaku perkahwinan campur antara penduduk di Kelantan yang mendorong kepada proses asimilasi biologi dan pelbagai bangsa. Dalam usaha membina tapak integrasi ini, terdapat juga kes-kes lain yang berkaitan dengan penyatu paduan usaha membina tapak integrasi. Dua contoh utama ialah penyelesaian perbalahan mengenai ICERT dan penyelesaian konflik kuil sivil Maha Mariamam Subang Jaya. Bagi kes perbalahan mengenai ICERT, pakar sejarah dan sosio-budaya negara berpandangan bahawa kerajaan tidak perlu untuk meratifikasi Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum atau ICERT. Menurut Ketua Kluster Sejarah, Warisan dan Sosio-Budaya Majlis Profesor Negara, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, beliau beranggapan bahawa Malaysia telah terbukti tidak mengamalkan amalan diskriminasi dan perkara ini boleh dirujuk kepada perlembagaan persekutuan yang menjaga hak semua rakyat di negara ini. Beliau juga turut berpendapat bahawa Malaysia bertindak lebih awal daripada ICERT dalam menangani diskriminasi menerusi perlembagaan persekutuan. Beliau berpendapat bahawa sekiranya ICERT diratifikasi oleh Malaysia, ianya bakal membawa malapetaka buat negara kita. Isu terkini lain berkaitan dengan tapak integrasi ialah penyelesaian konflik kuil sivil Maha Mariamam Subang Jaya. Rusuhan kuil Sri Maha Mariamam Subang Jaya ini merupakan insiden rusuhan yang telah berlaku selama 2 hari dari 26 hingga 27 November 2018 di tapak kuil Sri Maha Mariamam Sivil dan juga kawasan sekitarnya di USJ 25 Subang Jaya, Petaling, Selangor. Rusuhan ini berpunca daripada perselisihan faham antara pihak kuil dengan pihak pemaju, iaitu One City Development Sendirian Berhad dalam isu pemindahan kuil tersebut. Kesannya, insiden rusuhan ini telah mengakibatkan kerosakan harta benda awam dan kematian seorang anggota bomba, Muhammad Adib bin Muhammad Kasim.
Rusuhan ini telah pun mendapat perhatian umum serta liputan yang meluas di media massa Malaysia. Seterusnya, berkaitan Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi yang penting bagi pengawalan masyarakat dari sudut tingkah laku dan juga penyediaan garis panduan kelakuan. Undang-undang yang dibicarakan di sini adalah sebuah asas bagi pembentukan etika serta tamadun, memandangkan Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi yang juga menjadi sumber rujukan utama di samping menyediakan ruang tapak integrasi yang pada akhirnya menjadi wahana etika dan peradaban bagi bangsa Malaysia. Perlembagaan yang sedang dibicarakan ini merupakan satu dokumen yang terkandung segala susun atur peraturan dan undang-undang yang menyatakan kuasa-kuasa sivil ataupun awam di dalam negara. Dalam erti kata lain, perlembagaan ialah sebuah set yang merangkumi peraturan hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal hubungan antara satu autoriti dengan autoriti yang lain, juga antara rakyat awam. Konsep perlembagaan itu sendiri adalah kumpulan peraturan bersangkut dengan pentadbiran sesebuah negara yang mana ia membentuk tiga institusi utama pentadbiran negara merangkumi badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Melalui perlembagaan, ketiga-tiga badan utama tadi diperuntukkan had serta peruntukan berkaitan dengan kuasa dan juga peranan. Dalam konteks Malaysia, perlembagaan dilihat sebagai satu simbol kemerdekaan dan kedaulatan, ekoran daripada reka bentuk kerangka asal tanah Melayu yang bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara, juga kepentingan bagi komuniti yang pada akhirnya membentuk satu bangsa yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Dan bukan itu saja, Perlembagaan Persekutuan yang berasaskan kontrak sosial ini berarti ia dianggap sebagai sebuah manifestasi kesetiawanan, penerimaan dan kefahaman, lantas membentuk integrasi dalam komuniti. Perlembagaan Persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merangkumi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Bukti bagi ketertinggian Perlembagaan Persekutuan ini jelas, yang mana di Malaysia tidak ada institusi yang mengatasi ketertinggiannya dan ketiga-tiga badan kerajaan tadi, iaitu Badan Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman termasuk yang di Pertuan Agong itu sendiri tidak terkecuali untuk tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Juga undang-undang persekutuan ataupun negeri tentang sesuatu boleh diisytiharkan sebagai tidak sah seperti yang tertakluk dalam perkara 4-1 yang menyatakan Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan. Sejarah bagi penggubalan mulai dengan undang-undang sebelum kedatangan penjajah, Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948, kerjasama etnik yang merangkumi CLC, Pilihan Raya Perikatan, Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya Red, Jawatan Kuasa Kerja dan akhir sekali perisytiharaan perlembagaan. Seperti yang berikut, garis masa penggubalan bermula pada tahun 1955 yang mana pilihan raya pertama, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan merupakan sorotan utama pada tahun tersebut. Diikuti pada tahun seterusnya berlaku Persidangan London dan juga Perjanjian London. Kemudian, lantikan terhadap Suruhanjaya Perlembagaan yang juga membekalkan terma-terma lantikan. Suruhanjaya Red juga tidak terkecuali dalam mengeluarkan draft pertama Perlembagaan Persekutuan. Kemudian di tahun 1957, Jabatan Kuasa bagi mengkaji draft ditubuhkan. Dan dalam tempoh ini, draft kedua telah dikeluarkan, kemudian dibahaskan dan akhirnya diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan, kemudian telah pun diterima di negeri-negeri. Sebelum datangnya penjajah, sudah pun wujud Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu yang menunjukkan bahawa
sistem pemerintahan sudah pun wujud secara tersusun di Tanah Melayu walaupun tidak menggunakan terma perlembagaan sebelum datangnya British ke Tanah Melayu. Dan walaupun begitu, semasa British mentadbir, terdapat dua negeri iaitu negeri Johor dan negeri Terengganu yang sudah pun membuat perlembagaan mereka sendiri. Dan masing-masing membuat perlembagaan sendiri pada tahun 1895 dan 1911. Apakah itu Malayan Union? Malayan Union yang ditubuhkan pada 1 April 1946 selepas Perang Dunia Kedua merupakan sebuah gabungan negeri-negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat tanpa Singapura untuk menjadi pengganti British Malaya. Antara sebab mengapa Malayan Union diperkenalkan adalah untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kedua, British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun dan pengenalan Malayan Union ini dapat melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu. Terakhir adalah ianya menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan bagi memerintah negara sendiri. Ciri-ciri Malayan Union adalah semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Seterusnya, Singapura dijadikan tanah jajahan yang berasingan dan terakhirnya, hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malayan Union telah memberikan hak warga negara kepada siapa sahaja yang telah lahir di Tanah Melayu. Ramai orang Melayu pada zaman itu menentang Malayan Union dan ini kerana kedaulatan Raja-Raja Melayu dilenyapkan kecuali dalam hal ehwal berkaitan agama Islam dan adat resam Melayu. Selain itu, hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli iaitu penduduk asing yang telah bermustautin lebih 10 tahun dan lahir selepas Malayan Union secara terus menjadi warga negara. Sebab ketiga adalah hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Sebab terakhir adalah cara Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan seperti Sultan Kedah telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan Malayan Union atau dilucutkan dari takhta pemerintahan. Ketegasan orang Melayu terhadap penentangan Malayan Union yang diketuai oleh pemimpin pada ketika itu, iaitu Dato' Onn Jaafar telah berjaya membatalkan Malayan Union. Hasil daripada pembatalan tersebut, sebuah jawatan kuasa kerja yang diberi nama Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditubuhkan. Ianya dianggotai oleh 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 wakil daripada pegawai British. Fungsi jawatan kuasa ini adalah untuk merangkas sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. Penubuhan jawatan kuasa kerja ini adalah hasil daripada campuran orang-orang bukan Melayu iaitu Eropah, Cina dan India bagi mendapatkan perspektif lain berkenaan dengan perlembagaan persekutuan. Ciri-ciri penting yang perlu kita ketahui daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah yang pertama, 9 negeri Melayu terlibat dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Pada ketika itu, Singapura masih kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Ciri yang kedua adalah kerajaan persekutuan perlulah diketuai oleh pegawai tinggi British. Mereka turut dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Ciri yang ketiga adalah Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan perlulah dianggotai oleh 17 ahli, di mana 7 ahli rasmi, 7 ahli adalah tidak rasmi dan 3 ahli adalah daripada ex-officer. Ciri yang keempat adalah pada ketika itu, konsep raja berperlembagaan telah dipraktikkan di mana Sultan diberi hak dan kuasa untuk memerintah. Ciri yang kelima yang perlu kita ketahui adalah pada ketika itu, syarat kewarganegaraan telah diperketatkan pada perlembagaan ini.
di mana kerakyatan hanya diberi kepada rakyat yang lahir dan telah bermaustatin di Malaysia, berumur 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Ciri yang keenam adalah perlembagaan ini memperuntukkan orang Melayu diberikan hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya kita beralih kepada kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. CLC adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum yang ditubuhkan pada Januari 1949. Ianya merupakan satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh para pemimpin pelbagai kaum di tanah Melayu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan persefahaman antara kaum yang akhirnya akan membawa kepada perpaduan. Pada peringkat awal, CLC hanya dianggotai oleh orang-orang Melayu di bawah UMNO yang diketuai oleh Dato' Onn Jaafar dan kaum Cina di bawah MCA yang diketuai oleh Tan Cheng Lock. Pada Ogos 1949, CLC telah dianggotai oleh kaum-kaum lain seperti India, Sri Lanka, Serani, dan Eropah. CLC juga telah mengadakan beberapa rundingan ke arah mencapai kemerdekaan. UMNO yang mewakili kaum Melayu menuntut ketuanan Melayu untuk dikekalkan. Bagaimanapun, hal ini telah ditentang oleh pemimpin-pemimpin kaum lain. Antara syarat yang dikenakan adalah orang Melayu diberi bantuan ekonomi dan pelajaran, sistem pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwujudkan sebagai bahasa pengantar. Pilihan raya peringkat bandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan perlulah diadakan. Pada akhirnya, isu ini berjaya diselesaikan dan memberikan kesan positif dan membuka jalan kepada kemerdekaan tanah Melayu. Seterusnya, kita beralih kepada Pilihan Raya Umum 1955. Pilihan Raya Umum ini diadakan di Persekutuan Tanah Melayu pada 1955 dan merupakan satu-satunya pilihan raya umum yang diadakan sebelum kemerdekaan pada 1957. Pilihan raya ini dianjurkan bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan yang mana sebelum ini anggotanya dilantik sepenuhnya oleh Pesuruhanjaya Tinggi British. Proses pengundian berlaku di semua 52 kawasan persekutuan bagi memilih seorang anggota dan meliputi 136 kawasan negeri di 11 negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Proses pengundian berlaku juga di negeri-negeri selat dari 10 Oktober 1954 hingga 12 November 1955 bagi memilih seorang ahli majlis bagi Majlis Perundangan Negeri. Pilihan raya ini cukup memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Hal ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembahagian kursi pilihan raya pada ketika itu. Berikut merupakan parti-parti yang terlibat dan memenangi kursi pada pilihan raya umum 1955. Pilihan raya ini memberikan keputusan kemenangan yang besar kepada parti perikatan iaitu kerjasama antara UMNO, MIC dan MCA. Parti Perikatan berjaya membentuk kerajaan dengan pemimpinnya pada ketika itu Tunku Abdul Rahman yang dilantik sebagai Ketua Menteri. Daripada 69 kursi, 35 diperuntukkan untuk UMNO, daripada 28, 15 diperuntukkan untuk MCA dan 2 daripada 3 kursi diperuntukkan untuk MIC. Hasil daripada kemenangan Parti Perikatan, ianya telah mengetepikan pandangan-pandangan sempit tentang perkauman dan pemimpin mula bergerak ke arah mencapai kemerdekaan daripada penjajah. Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri yang pertama telah membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi berbilang kaum di mana orang Melayu, Cina dan India digabungkan dalam satu kabinet. Pemilihan kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik dan merupakan titik permulaan kepada tapak integrasi. Tapak integrasi merupakan sebuah abstrak atau rang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau pertemuan secara aman dan harmoni. Seterusnya kita beralih kepada Suruhanjaya Rit.
Suruhanjaya Rit merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang berperanan untuk merangka perlembagaan pada Persekutuan Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada British pada 31 Ogos 1957. Suruhanjaya ini telah dinamakan sempena nama pengerusinya iaitu Lord William Reid daripada England. Ahli utama Suruhanjaya Rit ialah Sir Ivor Jennings daripada British, Sir William McCall daripada Australia, Hakim bin Malik daripada India, Tuan Abdul Hamid daripada Pakistan. Sebelum terbentuknya Perlembagaan Persekutuan, pertemuan sebanyak 118 kali telah diadakan sepanjang tahun 1956 dan berakhir pada 15 Ogos 1957 sebagai hari terakhir penerimaan draft perlembagaan. Seperti yang kita lihat dalam slide, ianya merupakan cadangan atau terma lantikan Suruhanjaya Rit. Hal ini menjadi rujukan kepada pembentukan perlembagaan di mana perlembagaan perlulah memperuntukkan rakyat Malaysia mempunyai satu kerakyatan, perlulah menjamin kedudukan orang-orang Melayu dan kepentingan komuniti lain. Dalam perlembagaan juga perlulah memastikan jaminan kepada kedudukan Raja-Raja Melayu. Parlimen perlulah dipastikan mempunyai dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negeri. Yang terakhir, negara persekutuan adalah atas kuasa kerajaan persekutuan. Terma ini digunakan sebagai bahan rujukan kepada kerajaan pada ketika itu untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan 1957 yang kita gunakan sehingga hari ini. Seterusnya, kita beralih ke kerangka asas Perlembagaan Persekutuan. Kerangka asas Perlembagaan Persekutuan terbahagi kepada 8 perkara iaitu negara persekutuan, kewarganegaraan yang sama, Islam agama bagi persekutuan, kebebasan asasi, perlembagaan undang-undang tertinggi, pindaan perlembagaan, elemen warisan dan perkara subversif dan darurat. Perkara pertama adalah negara persekutuan. Apa yang dimaksudkan dengan negara persekutuan? Negara persekutuan adalah penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai kerajaan persekutuan dan disertai beberapa buah negeri. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Antara ciri-ciri negara persekutuan adalah mempunyai perlembagaan bertulis, perkongsian daulat, negeri-negeri diberi kuasa autonomi sebagaimana yang dipersetujui, layanan samrata antara negeri-negeri dan terakhir sekali perlembagaan ditafsir oleh Mahkamah Tinggi. Perkara kedua adalah Islam agama persekutuan. Seperti yang kita sedia maklum, agama rasmi di negara kita adalah agama Islam. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa negara kita terdiri daripada pelbagai kaum. Ianya telah dinyatakan dalam perkara 3, meskipun agama Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Kebebasan beragama inilah yang membentuk perpaduan yang kukuh antara kaum dan ini telah dibuktikan dengan keamanan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia selama ini. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tertinggi. Menurut perkara 4(1), semua undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah dan perlembagaan adalah rujukan pertama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran. Semua polisi atau dasar pentadbiran negara hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan. Semua ini selari dengan apa yang telah termaktub dalam rukun negara iaitu rukun negara ketiga, keluhuran perlembagaan. Selain itu, kerangka asas Perlembagaan Persekutuan yang keempat adalah elemen warisan. Elemen warisan ini ialah elemen yang sekian lama wujud, bahkan sebelum wujudnya Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Kita katakan ia sebagai elemen warisan. Setelah sekian lama, juga elemen ini memainkan peranan dan memberi manfaat dalam sejarah dan juga pembentukan negara. Setelah kemerdekaan, elemen tradisi dan elemen warisan ini dinaikkan dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Pasca merdeka, elemen ini menjadi sinonim kepada negara iaitu menjadi identiti negara dengan peranan yang dimasyurkan dalam perundangan dan dikekalkan dalam budaya, sosial dan pentadbiran negara. Elemen ini menjadi nadi dan saraf kepada falsafah negara.
Elemen warisan dirujuk juga sebagai elemen asal ataupun dikenali sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan. Ianya merujuk kepada elemen asal yang dah telah sekian lama menjadi pengenalan ataupun identiti bagi negara serta tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan yang tertentu. Ianya juga seringkali dirujuk sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan atau elemen asal indigenous. Terdapat 4 elemen penting dalam elemen warisan, iaitu pertama, institusi beraja, Raja Negeri, YDPA, Majlis Raja-Raja, agama Islam, bahasa Melayu dan keistimewaan Melayu serta kepentingan sah komuniti yang lain. Pertama sekali adalah institusi beraja, Raja Negeri, YDPA, Majlis Raja-Raja. Mengikut perkara 32, Perlembagaan Persekutuan, YDPA adalah utama negara bagi persekutuan yang memperuntukkan bahawa baginda adalah utama negara bagi persekutuan yang mempunyai keutamaan dan mengatasi segala orang dalam persekutuan dan tidak boleh didakwa dalam perbicaraan mana-mana mahkamah sekalipun dalam mahkamah khas. Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai ketua negara dan raja berperlembagaan, baginda mempunyai bidang kuasa yang luas seperti yang dikanunkan di dalam perlembagaan. Baginda juga mempunyai peranan dan fungsi dalam 3 cabang kerajaan, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Menurut perkara 38 dalam Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja adalah ditubuhkan mengikut peruntukan dalam jadual ke-5. Mengikut Seksyen 1, jadual ke-5 Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja terdiri daripada Raja-Raja dan juga yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Seterusnya adalah perkara 71, jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negara. Pertama sekali, persekutuan hendaklah menjamin hak raja sesuatu negeri untuk naik takhta dan memegang, menikmati dan menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi perlembagaan bagi raja negeri itu mengikut perlembagaan negeri itu. Tetapi apa-apa pertikaian tentang hak naik takhta mana-mana negeri hendaklah diputuskan semata-mata oleh mana-mana pihak berkuasa dan semata-mata mengikut apa-apa jua cara yang diperuntukkan oleh perlembagaan negeri itu. Seterusnya adalah perkara 181, kecualian bagi kedaulatan, iaitu raja-raja. Yang pertama sekali, tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini, kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja dan prerogatif, kuasa dan bidang kuasa pembesar-pembesar memerintah negeri sembilan di bawah wilayah-wilayah mereka masing-masing, sebagaimana yang telah ada dan dinikmati hingga kini adalah tetap dan tidak terjejas. Yang kedua sekali adalah tiada apa-apa jua proceeding yang boleh dibawa di mana-mana mahkamah terhadap raja sesuatu negeri atas sifat peribadinya kecuali di dalam mahkamah khas. Kedua, agama Islam. Menurut perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan, agama bagi persekutuan adalah agama Islam. Tetapi, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Yang kedua, di dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam di negerinya mengikut cara dan takat yang diakui dan ditetapkan oleh perlembagaan negeri itu dan tertakluk kepada perlembagaan itu. Segala hak, keistimewaan, prerogatif dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai ketua agama Islam tidaklah tersentuh dan tercacat, tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang berkenaan dengannya, Majlis Raja-Raja telah bersetuju untuk bahawa perbuatan amalan atau upacara itu perlu diperluas ke seluruh persekutuan. Setiap raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai ketua agama Islam yang membenarkan yang di-Pertuan Agong mewakilinya. Seterusnya, perkara 11 menegaskan bahawa penyebaran agama selain daripada agama Islam kepada orang Islam adalah dilarang sama sekali, terutamanya dari segi penyebaran dakwah. Selain itu, peruntukan ini juga secara tidak langsung memberi kuasa kepada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan untuk menggubal undang-undang bagi mengawal atau menyekat penganut agama bukan Islam menyebarkan atau mengembangkan ajaran serta kepercayaan mereka kepada orang Islam.
dalam perkara 11 poin keempat juga memberi kebebasan beragama di Malaysia. Undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Manakala dalam perkara 12 poin kedua, hak berkenaan dengan pendidikan. Tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan atau menyelenggarakan institusi-institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri, dan tidak boleh ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan institusi-institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu. Tetapi adalah sah bagi persekutuan atau sesuatu negeri menubuhkan atau menyelenggara atau membantu dalam menubuhkan institusi-institusi Islam dan membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam atau melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu bagi maksud itu. Yang ketiga adalah bahasa Melayu. Pertama sekali, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen dengan syarat bahawa pertama, tiada seorang pun yang boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi maksud rasmi atau daripada mengajarkan atau belajar daripada bahasa lain. Kepentingan sah komuniti lain. Berdasarkan perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia, memberikan Yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia bertanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti yang lain, serta seterusnya menentukan cara untuk melakukan seperti mewujudkan kota untuk masuk ke perkhidmatan awam, beasiswa awam dan juga pendidikan awam. Selepas itu, kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah negara yang menjadi milik seseorang yang dilahirkan dalam suatu bangsa tertentu atau dilahirkan secara semula jadi. Ini juga merupakan keadaan dan ciri khas bangsa dan warga negara suatu bangsa. Di dalam bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, kewarganegaraan merupakan suatu peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu. Terdapat 4 cara seseorang menjadi warga negara Malaysia. Pertama sekali, kewarganegaraan melalui operasi undang-undang yang termaktub dalam perkara 14. Terdapat 3 situasi seseorang menjadi warga negara melalui operasi undang-undang. Antaranya ialah, pertama, orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia iaitu 16 September 1963. Yang kedua, seseorang yang lahir dalam Malaysia dengan salah seorang ibu atau ibu bapanya pada ketika dia dilahirkan adalah seorang warga negara atau pemastautin tetap Malaysia. Yang ketiga, seseorang yang dilahirkan di luar Malaysia dan bapanya pada ketika kelahirannya adalah seorang warga negara yang lahir di Malaysia. Kedua, kewarganegaraan melalui pendaftaran yang termaktub dalam perkara 15. Seorang wanita yang berkahwin dengan warga negara Malaysia dan yang mana perkahwinannya telah didaftarkan sebagai warga negara sekiranya pertama, dia masih bersuami dan suaminya adalah warga negara. Yang kedua, kerajaan persekutuan berpuas hati bahawa dia telah bermastautin di dalam persekutuan selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan dan berniat untuk bermastautin tetap dan dia berkelakuan baik. Seseorang yang di bawah umur 21 tahun boleh didaftarkan sebagai warga negara sekiranya sekurang-kurangnya ibu atau bapanya adalah seorang warga negara. Kerajaan persekutuan juga boleh mendaftarkan seseorang itu di bawah umur 21 tahun dalam keadaan yang khas yang difikirkan sesuai. Yang ketiga, kewarganegaraan melalui naturalisasi atau kemasukan. Mengikut perkara 19, kerajaan persekutuan boleh dalam apa-apa keadaan yang khas yang difikirkan sesuai ataupun atas permohonan seseorang yang berumur 21 tahun atau lebih dan bukan warga negara memberikan perakuan naturalisasi sekiranya orang itu telah bermastautin di dalam persekutuan bagi tempoh yang dikehendaki dan berniat berbuat demikian secara tetap. Kedua, berkelakuan baik dan mempunyai pengetahuan memadai dalam bahasa Melayu. Keempat, kewarganegaraan melalui penggabungan wilayah yang termaktub dalam perkara 22. Pertama, sekiranya
mendapat wilayah baru yang diterima masuk ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia. Parlimen boleh menetapkan individu di dalam wilayah tersebut adalah warga negara. Setiap warga negara Malaysia boleh kehilangan taraf kewarganegaraan disebabkan dua keadaan seperti yang diperuntukkan oleh perlembagaan, iaitu melalui cara penolakan perkara 23 Perlembagaan Persekutuan dan pelucutan perkara 24 dalam Perlembagaan Persekutuan. Pertama, penolakan. Melepaskan perkara 23, seseorang warga negara yang berumur 21 tahun atau lebih dan sempurna akal dan juga warga negara bagi suatu negeri lain atau yang hendak menjadi seorang warga negara bagi suatu negeri boleh menolak warga negara Malaysianya. Kedua, pelucutan dalam perkara 25. Seseorang yang telah menjadi warga negara asing, seseorang telah menderhaka terhadap kerajaan semasa peperangan dan seseorang warga negara yang membuktikan dia tidak setia kepada negara sama ada melalui percakapan atau tindakannya yang mencemarkan keselamatan dan juga kedaulatan negara. Poin F, iaitu kebebasan asasi. Berdasarkan perkara 5 dan 13 Perlembagaan Persekutuan, kebebasan asasi adalah ketika seseorang individu telah diperuntukkan dalam bahagian-bahagian Perlembagaan Persekutuan merangkumi jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan dan harta. Penjelasan kepada kebebasan diri adalah, yang pertama, tiada warga negara pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Yang kedua, seseorang warga negara tidak boleh ditahan pihak polis lebih daripada 24 jam kecuali selepas dibawa ke hadapan seorang magistrate untuk mendapatkan perintah tahanan. Seseorang warga negara yang ditangkap oleh pihak polis hendaklah diberitahu tentang sebab-sebab dia ditangkap dan seberapa segera yang boleh, dan dia hendaklah dibenarkan berunding dengan peguam yang dipilihnya dan dibela oleh peguam itu. Keempat, jika seseorang warga negara ditahan oleh pihak polis tidak mengikuti undang-undang, dia boleh memohon habeas corpus daripada mahkamah untuk membebaskan dirinya. Selain itu, setiap warga negara mempunyai kebebasan beragama, iaitu berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Di samping itu, hak terhadap harta. Pertama, tiada warga negara pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Yang kedua, tiada undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan hak dengan paksa pampasan yang mencukupi. Kebebasan yang tidak mutlak mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia, iaitu menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti yang lain, kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu dan agama Islam. Kebebasan yang tidak mutlak tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan. Sebagai contoh, kes Mio Atikullah melawan Fatimah Sihi, tuntutan pendakwaan kes dibuat kerana ia bertentangan dengan kebebasan beragama, larangan membezakan kerana agama, kaum, keturunan dan tempat lahir. Defendant dalam kes ini adalah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Serping Hilir, Felda, Baru Serping Negeri Sembilan. Manakala plaintiff pertama ialah pelajar tahun 5, plaintiff 2, pelajar tahun 3 dan plaintiff 3, pelajar tahun 2. Antara individu yang terlibat dalam kes pemakaian serban Myor Atikul Rahman ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Hakim Abdul Hamid Muhammad, Mio Atikul Rahman Ishak Kiri dan lain-lain. Skop kes ini adalah pembuangan sekolah murid sekolah kerana memakai serban. Sama ada plaintiff ini tidak didengarkan sebelum dibuang sekolah, dan larangan memakai serban di sekolah sama ada guru besar melampaui bidang kuasanya. Pada 10 November 1997, Mahkamah Tinggi Malaya Seremban membatalkan keputusan guru besar yang mengambil tindakan membuang sekolah 3 muridnya kerana memakai serban ke sekolah. Guru besar tiada bidang kuasa melarang semua murid memakai serban. Guru besar sudah melampaui kuasanya dengan menentukan dasar yang haknya terletak pada Kementerian Pendidikan Malaysia sahaja. Kementerian tidak melarang pakaian itu dalam Peraturan Pakaian Seragam Bilangan 3 1983. Ini menjadikan larangan itu tidak sah, terbatal dan tidak berkesan. Pada akhirnya, kemenangan berpihak kepada plaintiff kerana keputusan guru besar juga bercanggah dengan perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu kebebasan beragama.
Kes ini dirujuk kepada kes Hajah Halimatus Sa'diah binti Haji Kamarudin dengan Public versus Commission Malaysia dan Anwar pada 1994. Kebebasan beragama dijamin di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Tidak mutlak kerana perkara 11.5 tidak membenarkan sebarang tindakan yang bertentangan dengan sebarang undang-undang am berkaitan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau kemoralan. Larangan terhadap seseorang pegawai awam wanita untuk memakai pakaian yang menutup mukanya semasa bekerja tidak menjejaskan hak perlembagaan perayu untuk mengamalkan agamanya. Pemakaian purda tidak kena mengena dengan hak perlembagaan perayu untuk menganuti dan mengamalkan agama Islam itu sendiri. Poin G, prosedur pindaan Perlembagaan 1 dalam perkara 159 Perlembagaan Malaysia memperuntukkan hak bagaimana Perlembagaan Malaysia dipindah. Perkara ini secara terperinci memberitahu bagaimana penggubal undang-undang iaitu ahli parlimen membuat pindaan perlembagaan. Menurut perkara 159 dan 161, Perlembagaan Persekutuan boleh dipindah melalui 4 cara, iaitu pertama, melalui sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen Malaysia dan perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Kedua, melalui sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen serta persetujuan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Ketiga, melalui sokongan majoriti mudah 1/2 ahli parlimen. Keempat, melalui sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen. Walaupun perlembagaan boleh dipindah untuk kepentingan rakyat dan negara, tetapi terdapat beberapa perkara yang tidak boleh dipersoalkan, seperti agama Islam sebagai agama rasmi dan agama bagi persekutuan, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, serta soal berkaitan kerakyatan. Prosedur pindaan perlembagaan, perkara-perkara perlembagaan persekutuan yang disenaraikan mengikut 4 cara kaedah, iaitu yang pertama sekali adalah sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen dan perkenan Majlis Raja-Raja. Dalam pindaan ini, kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra di Sabah Sarawak, kepentingan sah kaum lain, hak-hak dan kedaulatan Raja-Raja Melayu, tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja, hal ehwal agama Islam, kedudukan bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan, kewarganegaraan, keistimewaan parlimen dan perubahan sempadan antara negeri di Semenanjung Malaysia. Kedua, sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen yang persetujuan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Dalam pindaan ini, hak warga negara Sabah dan Sarawak menjadi warga negara Malaysia. Pemberian royalty oleh Kerajaan Persekutuan dan Sabah Sarawak, pelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, soal berkaitan agama, bahasa dan keistimewaan Bumi Putra Sabah dan Sarawak, serta kuasa perundangan negeri. Ketiga, sokongan majoriti mudah 1/2 ahli parlimen. Dalam pindaan ini, bentuk sumpah adalah ikrar, pelantikan dan persaraan ahli Dewan Negara, peruntukan tambahan mengenai kewarganegaraan, persempadanan kawasan pilihan raya, pelaksanaan perjanjian atau conversion antara persekutuan dan negara-negara lain, bentuk sumpah dan ikrar, syarat pelantikan senator, tanah rizab Melayu, sehingga kini 42 pindaan telah dibuat. Dan terakhir sekali, sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen. Dalam pindaan ini ianya mementingkan perkara yang tidak disebut dalam mana-mana cara pindaan di atas. Undi 2/3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta perkenan Majlis Raja-Raja hendaklah diperolehi dalam proses pindaan perkara di bawah, iaitu perkara 10 poin keempat dalam bahagian ketiga yang menyatakan bahawa pada mengenakan sekatan-sekatan demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau ketenteraman awam di pasal 2, Parlimen boleh meluluskan undang-undang melarang dipersoalkan apa-apa perkara, hak taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan dan prerogatif yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan bahagian 3 perkara 152, 153 atau 158, melainkan yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang itu. Selain itu, Majlis Raja-Raja hendaklah menjalankan tugasnya bagi pertama, memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan jadual ketiga. Kedua, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama diperluas ke persekutuan secara menyeluruh.
Ketiga, memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang dan membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang di bawah perlembagaan ini dikendaki diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja atau dikendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Keempat, melantik anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal 1 Perkara 182. Dan kelima, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukum di bawah Fasal 12 Perkara 42. Di samping itu, dalam Perkara 63, iaitu poin keempat, kesahan apa-apa prosiding di dalam mana-mana satu majlis parlimen atau dalam mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoalkan di mana-mana Mahkamah Fasal 2 tidaklah terpakai bagi mana-mana yang bertuduh atas sesuatu kesalahan di bawah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Fasal 4. Perkara 10 atau atas suatu kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948 iaitu Akta 15 sebagaimana yang dipindah oleh Ordinan nombor 245 kuasa-kuasa perlu darurat 1970. Dan dalam Perkara 70, keutamaan yang di-Pertuan Agong dan isterinya, Rajah dan yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain dan setiap raja atau yang di-Pertuan Negeri hendaklah di dalam negerinya sendiri diberikan keutamaan daripada raja dan yang di-Pertuan Negeri yang lain. Raja juga hendaklah diberi keutamaan. Dalam Perkara 71 Perlembagaan Malaysia, jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negeri. Yang pertama, persekutuan hendaklah menjamin hak raja suatu negeri untuk naik takhta dan memegang, menikmati dan menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi perlembagaan bagi raja negeri itu mengikut perlembagaan negeri itu. Tetapi apa-apa pertikaian tentang hak naik takhta mana-mana negeri hendaklah diputuskan semata-mata oleh mana-mana pihak berkuasa dan semata-mata mengikut apa jua cara yang diperuntukkan oleh perlembagaan negeri itu. Perkara 72, keistimewaan undangan Dewan Undangan. Kesahan apa-apa prosiding dalam Dewan Undangan tidak boleh mana-mana negeri dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Menurut Perkara 152 dan 153, segala rang undang-undang yang hendak dibawa atau pindaan kepadanya yang hendak dicadang di mana-mana satu majlis parlimen dan segala akta parlimen dan segala perundangan subsidiari yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan hendaklah dalam bahasa Inggeris. Perkara 59, poin kelima. Setiap ahli atau mana-mana satu majlis parlimen hendaklah sebelum mengambil kerusinya mengangkat dan mendatangani di hadapan orang yang mempengurusikan majlis parlimen itu, iaitu suatu sumpah yang mengikut bentuk yang dinyatakan dalam jadual ke-6. Tetapi seseorang ahli boleh sebelum mengangkat sumpah itu mengambil bahagian dalam pemilihan yang di-Pertuan Dewan Negara atau yang di-Pertuan Dewan Rakyat. Yang kedua, jika seseorang ahli tidak mengambil kerusinya dalam masa 6 bulan dari tarikh majlis parlimen itu bersidang bagi pertama kalinya selepas pemilihannya atau dalam masa yang lebih lanjut sebagaimana yang dibenarkan oleh majlis parlimen itu, maka kerusinya hendaklah menjadi kosong. Poin keempat, menangani ancaman keselamatan. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan serta berteraskan kesepaduan rakyat wilayah, kerajaan, kedaulatan dan pengiktirafan antarabangsa. Kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan kedaulatan dan keselamatan negara sentiasa dilindungi dan terus dipelihara. Keselamatan negara Malaysia merujuk kepada suatu situasi bebas daripada sebarang ancaman terhadap nilai-nilai teras negara sama ada ianya ancaman dari dalam atau luar negara. Antara bentuk-bentuk ancaman yang berlaku di Malaysia adalah subversif, yang bermaksud kegiatan yang dijalankan oleh individu atau pertubuhan yang menggunakan cara yang salah atau di sisi undang-undang atau perlembagaan yang bermaksud untuk menghancur dan membinasakan ketenteraman yang ada dengan cara meracuni pemikiran rakyat supaya menggulingkan kerajaan. Kerajaan Malaysia berusaha menerapkan pengetahuan tentang keselamatan perlindungan peruntukan undang-undang. Kerjasama antara pihak berkuasa juga mewujudkan konsep iaitu security in-depth, keselamatan mendalam dalam semua jabatan ataupun agensi kerajaan. Selain itu, darurat besar.
Darurat bermaksud suatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Pengisytiharan darurat adalah suatu pemasyuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu pewartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Sekiranya pengisytiharan darurat berlaku, perlembagaan digantung dan pentadbiran negara adalah ditentukan oleh pihak eksekutif. Tentera juga boleh mengambil ahli teraju dalam hal berkaitan keselamatan sekiranya keadaan memerlukan, lebih-lebih lagi apabila darurat diisytiharkan kerana berlakunya ancaman kepada keselamatan negara. Parlimen masih boleh bersidang sekiranya tidak dibubarkan. Ketika proklamasi darurat berkuat kuasa, kuasa eksekutif persekutuan adalah juga meliputi semua perkara dalam kuasa perundangan negeri dan memberi arahan kepada kerajaan negeri atau mana-mana pegawai atau berpihak kuasa negeri. Dalam perkara 150 poin keempat, ancaman jenayah terancang. Apa itu jenayah terancang? Ia adalah kumpulan sosial dengan struktur tertentu dan dengan ahli yang dianjurkan untuk melakukan tindakan jenayah. Tidak seperti penjenayah yang bertindak sendiri, individu yang menjadi sebahagian daripada kumpulan jenayah terancang harus bertindak balas kepada struktur dan memenuhi fungsi tertentu. Jenayah terancang biasanya merupakan tugas yang lebih rumit daripada pencurian atau pencurian biasa. Kumpulan ini jenayah terancang mereka terlibat dalam aktiviti seperti dada atau penyelundupan senjata yang ianya putih, yang penyelundupan atau yang palsu. Jenayah terancang mengancam keselamatan manusia dan haiwan, mewakili ruang di mana hak asasi tidak dihormati dan mengancam pembangunan budaya, ekonomi yang betul, sosial sivik dan politik dari negara-negara di seluruh dunia. Jika kita menambah rasuah kepada persamaan berbahaya ini oleh beberapa pemerintah, kesannya amat menakutkan. Oleh itu, pendekatan baharu perlu mengurangkan penumpuan aspek hukuman dan kebergantungan terhadap undang-undang. Seterusnya kita beralih ke subtopik yang terakhir iaitu Piagam Madinah. Apakah yang dimaksudkan dengan Piagam Madinah? Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Nama lain bagi undang-undang ini dipanggil Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan panduan untuk membentuk sesebuah negara Islam yang berdaulat, di mana Piagam Madinah bukan sahaja dapat membentuk persaudaraan antara golongan Ansar dan Muhajirin, tetapi juga perpaduan antara orang Islam dan orang bukan Islam, terutamanya orang Yahudi. Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal. Bahagian pertama iaitu 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Ianya ditulis sebelum berlakunya Perang Badar. Dan bahagian kedua iaitu 24 fasal yang membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu golongan Yahudi. Ianya ditulis selepas berlakunya Perang Badar. Pada slide ini, saya akan menjelaskan apakah yang terdapat dalam kandungan Piagam Madinah. Kandungan Piagam Madinah adalah berkaitan dengan perkara seperti perjanjian melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan peraturan umum, perjanjian berkaitan golongan musyrikin dan golongan Yahudi. Pada umumnya, Piagam Madinah terdiri daripada 47 fasal dan terbahagi kepada 7 bahagian umum iaitu fasal 1, fasal 2 hingga 10, fasal 16 hingga 23, fasal 24 hingga 35, fasal 36 hingga 38, fasal 42 hingga 44 dan fasal 45 hingga 47. Fasal 1 menjelaskan tentang pembentukan ummah di mana pengenalan kepada piagam ini, umat Islam mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fasal 2 hingga 10 membincangkan tentang hak asasi manusia di mana ianya menerangkan kedudukan kaum-kaum dari pelbagai kaum dalam negara Islam Madinah seperti orang Islam, orang Yahudi dan musyrikin. Dalam fasal ini juga ada menyebut tentang tanggungjawab masyarakat dalam membayar dan menerima diat iaitu wang tebusan bagi mereka yang menjadi tebusan. Fasal 16 hingga 23 berkaitan dengan penyatuan sesama umat yang menerangkan kewajipan umat Islam dari segi tanggungjawab bersama dan perkara-perkara yang perlu dilakukan dan perkara yang perlu ditinggalkan.
Sebagai contoh, larangan melakukan kezaliman atau kerosakan kepada orang beriman dan perlu menentang sesiapa sahaja yang melakukan kesilapan. Pasal 24 hingga 35 menerangkan tentang golongan minoriti iaitu kedudukan kaum Yahudi dalam negara Islam Madinah. Orang Yahudi perlu membelanjakan harta kepada orang mukmin semasa berlaku peperangan. Pasal 36 hingga 38 pula menjelaskan tentang tugas seseorang masyarakat di mana orang Yahudi dan orang mukmin hendaklah bersama-sama menentang sesiapa sahaja yang memerangi orang yang menganggotai piagam dan saling menasihati antara satu sama lain di dalam membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa. Pasal 42 hingga 44 menerangkan tentang pemimpin negara di mana Nabi Muhammad SAW telah meletakkan asas pemerintahan mengikut pengurusan dan pentadbiran Islam yang sebenar yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Baginda membentuk dasar diplomatik dengan menjalinkan hubungan dengan negara lain. Pasal 45 hingga 47 berkaitan dengan melindungi negara dan bersedia untuk berdamai dalam perdamaian kecuali dengan orang yang memerangi agama dan negara. Sebagai contoh, umat Islam saling membantu untuk mempertahankan kota Yathrib daripada pihak yang ingin mencerobohinya. Seterusnya kita beralih ke prinsip Piagam Madinah. Terdapat 9 prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah. Yang pertama, sumber merupakan sumber utama dalam perundangan negara yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pemimpin tertinggi Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin masyarakat dan negara di mana kedudukan Nabi Muhammad SAW menjadi pemerintah tertinggi dan unggul apabila baginda memberi penekanan terhadap aspek akidah dan duniawi pada zaman pemerintahannya. Yang ketiga, hak rakyat. Semua kaum diberi hak untuk menyuarakan pendapat dan masalah kaum masing-masing, di mana selain itu penduduk Madinah juga diberi hak menyuarakan pandangan terhadap pemimpin. Yang keempat, tanggungjawab bersama. Rakyat dan pemerintah bertanggungjawab menegakkan keadilan dan membenteras kezaliman, di mana Piagam Madinah telah mendorong masyarakat Madinah yang terdiri daripada orang Islam dan orang bukan Islam untuk mempertahankan kerajaan Madinah daripada musuh. Masyarakat Madinah dilarang menjalinkan hubungan dengan mana-mana musuh Islam dan mengukuhkan perpaduan serta mengelakkan permusuhan antara satu sama yang lain. Yang kelima, kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama juga diberikan kepada kaum Yahudi untuk mengamalkan agama, adat dan budaya masing-masing. Mereka tidak boleh memaksa penduduk Madinah untuk menganuti agama mereka. Hal ini kerana Islam menghormati kebebasan beragama, iaitu tiada paksaan dalam kepercayaan setiap individu. Seterusnya yang keenam, tanggungjawab negara, di mana Piagam Madinah telah membentuk sebuah kerajaan yang kuat di mana masyarakat Madinah menekankan hal politik dan pentadbiran. Piagam Madinah menjelaskan bahawa kerajaan Madinah adalah hak milik bersama. Oleh itu, tanggungjawab untuk mempertahankan kerajaan daripada ancaman musuh adalah amanah dan tanggungjawab bersama sama ada orang Islam dan orang bukan Islam. Yang ketujuh, kebebasan bergerak. Kebebasan bergerak sama ada dalam negara atau luar negara adalah terpelihara dalam Piagam Madinah, terutamanya kepada golongan muhajirin yang menjadi sebahagian penduduk Madinah. Mereka bebas untuk bergerak tanpa ada sebarang ancaman dari mana-mana pihak. Yang ke-8, aspek tauhid. Piagam Madinah juga menekankan tentang keesaan umat Islam dengan mengakui bahawa hanya Tuhan yang satu untuk kita sembah sebagaimana yang terkandung dalam pasal 22, 23, 43 dan 47. Yang ke-9, kekal adat, di mana semua penduduk Madinah bebas mengamalkan adat istiadat atau upacara keagamaan mengikut kepercayaan masing-masing. Implikasi dan kesan pelaksanaan Piagam Madinah telah menjadikan Madinah sebagai negara Islam pertama dengan penyatuan umat dalam pembangunan politik, ekonomi dan sosial. Ini membuktikan bahawa aspek agama dan politik tidak boleh dipisahkan kerana undang-undang Islam menjadi asas kepada negara dan berjaya mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian sejagat. Selain itu, Piagam Madinah berjaya menekankan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul bagi orang beriman.
Penduduk Madinah juga bebas mengamalkan kepercayaan dan amalan masing-masing tanpa sebarang paksaan. Setiap warga negara juga bertanggungjawab menjaga dan melindungi keamanan negara. Selain itu, kesan yang dapat kita lihat di mana kedudukan politik Islam menjadi lebih kukuh dengan berjayanya menyelesaikan krisis kepimpinan di Madinah. Kepimpinan baginda jelas kelihatan melalui Piagam Madinah seperti yang kita lihat dalam peristiwa peletakan Hajarul Aswad yang mana baginda dilantik menjadi hakim dalam urusan peletakan semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya iaitu di penjuru timur Kaabah. Kedudukan Rasulullah SAW sebagai ketua negara dihormati oleh setiap golongan masyarakat dan memperlihatkan bahawa baginda menjadi seorang pemimpin yang sangat digeruni pada zaman pemerintahannya. Setakat ini saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.